Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersua walaupun di alamannya untuk kelas review, untuk kelas review untuk tajwid yang pada hari ini kebetulannya saya nak pilih satu tajuk yang agak menarik, walaupun tak susah tapi perlu kita detailkan lah, kita perlu beri fokus juga, iaitu tentang hamzah wasal. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ada tuan-tuan ke perempuan, tentu pernah dengar ya kataan hamzah wasal ni apa. Sebenarnya kalau kita bincang tentang tajwid ni banyaklah bab-babnya, terutama bab yang paling kita selalu jumpa. Kalau sebut tajwid tu mesti orang akan bayangkan hukum nun mati dan tanwin kan. Hukum nun mati dan tanwin yang paling banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian hukum mim mati dan juga tanwin, bab-bab wajib al-gunnah, kemudian hukum-hukum mat dan sebagainya. Tapi hari ini kita tengok ya tentang tajuk ni, iaitu menyambung dan memulakan hamzah wasal, hamzah qat'u dan pertemuan dua sukun. Tapi insya-Allah saya akan fokuskan kepada yang pertama itulah, iaitu hamzah wasal. Sebab bila kita nak menyambung ataupun nak memulakan tu memang ada kaedahnya. Ada kaedahnya. Muka surat berapa ni? Sekejap ya. Muka surat 279 Sekejap ya. Baik. Jadi bab ini sebenarnya kalau ada puan-puan yang ada buku apa ni, buku tajwid ni bolehlah buka ilmu tajwid perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibi. Ni buku dia. Nampak? Tajuk macam ni. Dia ada dua versi ni. Satu yang warna purple itu cetakan lama. Yang ni cetakan baru, dia agak ke coklat sikit. Ya. Jadi kepada yang ada buku ni bolehlah buka, boleh kita semak tengok sama-sama. Ya. Muka surat 279. Muka surat 279. Tapi kalau yang tak ada buku ni tak apa. Boleh aja tengok dekat skrin. Ada? Boleh tengok skrin tak? Ada dekat skrin tu. Yang ada buku boleh buka muka surat 279. Bab ini kalau kita tengok dalam bab ini dia terus menerangkanlah tentang akan membincangkan tajuk-tajuk kecil tentang memulakan dan menyambung bacaan pada 3 bentuk perkataan di bawah, iaitu hamzah wasal, kedua hamzah qat'u dan ketiga pertemuan dua sukun. Tapi insya-Allah kot kita tengok tentang yang pertama dahulu, hamzah wasal. Jadi puan-puan biasa tak dengan istilah ni? Dan dalam Quran pun banyak banyak hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni ialah hamzah yang merupakan alif tambahan. Jadi kalau kita ada contoh tu lagi senang lah. Alif tambahan di awal perkataan. Ya, hamzah ini dia sifatnya jika kita nak baca sambung dari ayat sebelumnya, tapi hamzah ini akan dibariskan bacaannya jika kita nak memulakan. Jika kita nak sambung dia ada dia tidak berbaris. Maksudnya kita abaikan dia. Jika kita nak memulakan.
Hamzah wasal yang ditemui dalam Al-Quran itu berada di hamdu kan. Alhamdu ada tulis sini. Alhamdu. Kita tengok muka surat belakang nanti ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu ada tanda hamzah. Ada tanda alif kan, dan alif tu di atasnya ada macam kepala sad. Itu nama yang dinamakan hamzah wasal. Jadi hamzah wasal yang ditemui di dalam Al-Quran ini, dia berada di awal kata, sama ada kata nama isim macam alhamdu tadi, ataupun kata kerja. Kata kerja macam contohnya ya, usjudu ya, ataupun ud'u, dan kata kerja PL, kata PL. Istilah kalau orang yang faham Arab ni, dia faham lah ni ya. Jadi saya difahamkan ramai perempuan ni dah berlatar belakangkan faham bahasa Arab lah. Jadi kalau faham bahasa Arab tu lebih mudah kita nak tahu. Okey. Itu kata bahasa Arab ya. Kata PL ya. Kata isim atau PL sama ada PL ataupun masdar. Itu juga istilah Arab ya. Maka permasalahan hamzah wasal ini nak menentukan macam mana kita nak membariskan dia ya. Kita boleh interaksi dengan orang. Kita boleh berinteraksi dengan orang. Ya. Okey Di sini dikemukakan beberapa panduan dalam menentukan baris huruf hamzah wasal dengan membahagikan perbincangan ini kepada 3 kaedah. Ya. Biasanya siapa boleh share ya? Siapa boleh share dengan saya macam mana cara nak memulakan bacaan? Contohnya kalau kita jumpa dalam surah, cuba muka surat 151 Al-Quran. Ini kita buka Al-Quran. Ada Al-Quran tak? Masing-masing ada Al-Quran tak dekat depan? Ada Ustazah, 151 ya. Kita tak boleh nak berinteraksi ke? Boleh. 151, okey. Okey, Ustazah, okey, 151. Surat Quran 151. Kalau ada saya nak tanya dia cuba buat siapa nak cuba share dengan saya macam mana cara bacaan ayat hamzah wasal ayat 3 tu. Ayat 3. Attabi'uka, ittabi'uka, uttabi'uka. Sekejap Ustazah, Quran muka surat 151 ke? Ustazah, Quran tu muka surat 151 ke? Puan Maimun ada Puan Maimun? Puan Maimun ke Puan Norisa ke? Muka surat 151 surah Al-A'raf ayat 3. Ya. Okey. Ya, dapat. Baik. Alhamdulillah, okey. Siapa nak cuba baca? Ustazah, saya boleh Ustazah cuba, tak apa saya cuba, insyaAllah. Saya Puan Rafiah. Puan Rafiah. Sila Puan Rafiah. Ayat 3 ya, okey. Permulaan tu ya. Sila Puan Rafiah. Okey, saya dengar suara cantik. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tazakkarun. Boleh Ustazah? Betul. Bagus.
Bagus bacaan. Tadi nak tanya tadi Puan Rafiah ya? Ya. Puan Rafiah baca tadi ittabi'u kan? Ya. Macam mana Puan Rafiah tahu ataupun kaedah yang dipegang, bagaimana kenapa baca ittabi'u tu? Okey, baik. Yang saya fahamlah, kalau baris atas, maknanya huruf yang ketiga tu, sebab di situ ada syaddah. Syaddah tu bermaksud dia ada sebenarnya sebelum tu ada ta tu dia lagi satu mati kan. Jadi sukun. Jadi huruf ketiga ta tu ialah baris atas. Jadi kalau dia baris atas, kita akan baca baris bawah lah. Ataupun kalau di baris bawah pun kita akan baca baris bawah. Kecuali baris depan kita akan baca baris hadapan atau domah. Betul Ustazah? Okay. Betul. Itu satu kaedah lah. Itu satu di antara kaedahnya. Kita berpandukan kepada baris ketiga. Kan? Ya. Tapi kalau sekiranya kita buka kalimah Fatihah. Okey, Fatihah ya. Cuba baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua saya baca ke Ustazah ke ada orang lain? Ada orang lain ke? Orang lain nak baca. Tadi tak, sekarang ni saya masih dengan Puan Rafiah lagi ya. Okey, tadi Puan Rafiah kata kita nak baca hamzah wasal itu, nak membariskan dia, kita merujuk kepada huruf ketiga. Betul lah tu. Tapi kalau dalam kes yang macam ni macam mana? Okey, dia sebenarnya alif lam. Kalau alif lam biasanya kita akan terus baca baris atas lah. Alhamdulillah. Sebab dia alif, kalau yang saya faham tu sebab dia bila perkataan alif lam ni dia isim kan. Dia kira bagi saya alif lam ni adalah isim. Ya. Betul. Itu yang nak sebutkan tu. Kalau kaedah huruf ketiga tadi kita gunakan kalau sekiranya dia fi'il. Kalau dia isim, isim macam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tu kalimah isim. Kalimah isim tu biasa kita kenal dia dengan ada alif lam kan. Jadi kalau alif lam memang kita akan guna fathah sahaja, baris atas. So maknanya untuk menggunakan kaedah melihat kepada baris ketiga tadi hanya untuk perkataan-perkataan fi'il. Sama lah juga dengan Ar-Rahman tu kan. Itu juga hamzah wasal. Hamzah wasal kan. Apa maksud hamzah wasal tadi? Alif tambahan. Kalau kita baca terus dia tak payah, tak disebutlah tidak terus dibunyikan. Tapi kalau kita memulakannya, kita hendaklah beri dia baris. Jadi cara nak memberi baris tu bergantung kepada tadi lah. Sama ada dia nak tengok kalau dia isim, kita gunakan baris atas. Tapi kalau dia fi'il, sama ada fi'il amar lah. Biasanya dia fi'il amar kan. Macam ittabi'u tadi, kita bolehlah melihat baris. Ni tadi, cuba tengok di bawah ni. Dalam buku tadi pun ada sebut ya. Dalam buku muka surat 279 tu dia sebut kan. Di sini dikemukakan beberapa panduan dalam menentukan baris huruf hamzah wasal dengan membahagikan perbincangan ini kepada 3 kaedah utama. Iaitu yang pertama, memulakan hamzah wasal dengan alif lam. Kalau alif lam, hendaklah dimulakan dengan baris atas. Yang kedua, memulakan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga. Yang huruf ketiga ni ialah macam tadilah kita ambil contoh ittabi'u tadi kan. Tu nampak faham dah tu. Yang lain macam mana? Okey ke? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Kalau dia orang nak ni, dia boleh on kan? Boleh on tu. Okey. Dan yang satu lagi tu, 1.3 tu, ada satu kaedah lagi di mana hamzah wasal tu kita nak baca dia, kita tak boleh nak tengok sama ada dia bukan, contohnya dia isim juga.
Tapi kita tak boleh nak gunakan kaedah baris atas tu. Dia ada kaedah dia sendiri. Untuk selanjutnya cuba kita tengok seterusnya ya. Kita baca satu-satu lah kod ya. Nanti kalau tak faham tanya tau. Baik, yang pertama ni 1.1 ni memulakan hamzah wasal pada alif lam ataupun pada alif lam lah. Hamzah wasal yang terdapat pada alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Siapa nak share pada saya, nak terangkan dengan kawan-kawan lain kot? Apa beza alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Ke Puan Maimun ke? Siapa-siapa lah, Nur Adlin ke ada kat sana, Nur Rizan, Puan Nur Rashidah, Puan Putri, Puan Aisyah pun ada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Puan Aisyah ya? Ya, saya. Puan Aisyah, cuba Puan Aisyah terang sikit dengan kawan-kawan kita alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Bezanya. Kita terus ambil contoh lah kot dengan Fatihah. Mungkin suruh orang lain dulu lah Ustazah. Saya tengah nak ni. Set up. Sibuk ni akan kabur. Boleh, tak ada masalah. Memang off ni gambar tu. Alif lam syamsiyah tu ada sabdu, alif lam sabdu. Kalau alif lam qamariyah tu alif lam sukun mati. Kalau alif lam syamsiyah dia bersabdu. Contoh kat skrin kita tu ada contoh. Dia orang boleh nampak kan? Dekat skrin kita tu ada contoh kan? Kalau alhamdu dia alhamdu alif lam qamariyah. Kalau apa tadi allazina tu ada sabdu kan, alif lam syamsiyah. Itu alif lam syamsiyah. Itulah yang disebut ni tadi. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah ni biasa dalam buku-buku tajwid disebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah lah. Tapi setengah-setengah kitab tajwid alif lam qamariyah ni dia panggil izhar qamariyah. Izhar qamari. Ya, izhar qamariyah ya. Ana Rasyah. Ya. Kalau alif lam syamsiyah dia panggil idgham syamsi. Betul. Betul itu istilah lah. Jadi kalau orang sebut idgham syamsi maksudnya ialah idgham alif lam syamsiyah. Kalau alif lam izhar qamari maksudnya qamariyah. Lam qamariyah. Tu ya. Okey, kita balik pada buku tadi. Ustazah, kalau qamariyah tu maknanya bulan kan? Syamsiyah tu maknanya matahari kan? Ya. Betul kan? Betul lah tu. Bahasa Arab. Okey. Kenapa dia buat ada asal usul dia ke? Ada dulu, saya lupa lah. Nanti saya cari. Lupa lah. Ada saya pernah terbaca tu. Tapi tu benda yang buat tak ni sangat lah. Cuma dia buat kita ingat lah lagi. Okey, tadi kita dekat mana? Memulakan hamzah wasal pada alif lam kan? Kita dah masuk ke sana tadi ya? 1.1 tu kan? Hamzah wasal yang terdapat pada alif lam syamsiyah dan alif syam hendaklah difathahkan. Betul. Memulakan hamzah wasal pada alif lam. Hamzah wasal yang terdapat pada alif lam qamariyah dan syamsiyah hendaklah difathahkan. Maknanya baris atas. Tadi macam alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim, alladhi. Sebab tu kita tengok kan kalau pada nak memulakan hamzah wasal kalimah fi'il yang berpandukan huruf ketiga tadi, dia tak ada baris atas kan? Betul? Sama ada baris hadapan atau baris bawah. Ud'u, ittabi'u, dia tidak akan ada baris atas. Sebab baris atas tu khusus untuk kalimat isim.
Terutama yang ada alif lam lah. Okey, tarik bawah lagi. Macam tadi kan, alhamdulillahi rabbil alamin, alif lam lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, allazina lagi. Jadi di dalam Al-Quran hanya hamzah wasal pada kalimah. Ini kalimah ni. Siapa tahu ni? Kalimah al-ismu yang tak boleh baris atas. Iaitu dalam ayat ayat berapa? Surah Al-Hujurat ni. Surah Al-Hujurat. Hamzah wasal pada perkataan ini tidak boleh dibaca dengan baris atas. Kita tak boleh al-ismu, tak. Kalau kita nak mulakan. Kalau baris, sebab apa ni? Sebab dia ada hukum khusus. Siapa tahu ni hukum khusus tentang apa ni? Apa nama bacaan ni? Macam mana nak baca? Siapa boleh tolong baca ni? Nur Rashidah boleh tak? Puan Nur Rashidah. Ayat yang pendek ni. Macam mana tu? Ke siapa yang lain? Tak kira lah siapa-siapa yang nak cuba baca, on je. Kita nak share kan? Kita nak share. Dia kalau dapat belajar macam ni, dah lah kita tak dapat bersemuka kan? Di maya saja. Jadi kalau boleh kita respon, baguslah. Siapa nak cuba baca? Ni yang dekat skrin. Dia orang boleh tengok skrin kan? Semua boleh nampak skrin ni tak? Nampak ke lah boleh. Nampak tak? Siapa nak tolong bacakan? Ni bi'salismul fusuq. Siapa tu? Aisyah. Puan Aisyah tadi ya? So sekali lagi Puan Aisyah. Bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq. Puan Aisyah tahu ni, boleh sebutkan tak bacaan ini, apa nama bacaan ini? Dari segi bahasa Arab, isim tu kan, perkataan dia isim sebenarnya. Itu saja yang saya ingat. Ya ke? Bi'salismul fusuq. Dia ni maknanya bacaan. Tak berubah kan? Mabni apa? Dia kita tak nak bincang sangat dari segi bahasa Arab tu sebab dia macam susah jugalah kalau orang yang tak ada background bahasa Arab kan. Tapi kalau nak mudahnya di sini, kita surah Al-Hujurat ni pada kalimah bi'salismul fusuq, kalau kita baca terus pun dia tak boleh baca bi'salismul kan. Dia mesti bi'salismul fusuq. Ini namanya bacaan naqal. Khusus untuk bacaan kita lah. Imam Asim, riwayat Hafs dan Tariq Syatibi. Itu baca khusus. Bacaan dia mesti hamzah wasal pada perkataan ni. Kalau kita nak mulakan tu, kalau kita nak baca terus, biasa kita baca bi'salismul fusuq kan. Tapi kalau katakanlah nak mulakan daripada tu, dia tak boleh baca al-ismul fusuq, tak boleh baca gitu. Dia bacaannya khusus di sini ialah kita boleh dua cara. Pertama tadi al-ismul fusuq, atau terus baca lismu, ataupun lismu. Jika seseorang nak memulakan bacaan daripadanya pada keadaan wasal, dia dibaca dengan bi'salismul fusuq. Ini sebab apa dia dalam buku ni dia keluarkan masalah ini, isu ni. Sebab kita tadi sedang membincangkan perkataan alif lam kan. Jadi alif lam yang hamzah wasal pada kalimah isim yang mana dia adalah daripada alif lam, mesti baris fathah kalau kita nak mulakan, difathahkan ataupun dibaca secara baris atas. Tetapi hanya kalimah ini sahaja.
dalam Al-Quran. Kalau kita nak mulakan bacaan, mestilah dengan baris alismu ataupun lismu. Alismu ataupun lismu. Okey. Itu yang pertama. Itu hidup pula Ustazah. Alismu tu. Apa dia? Baris atas. Baris atas. Memanglah hamzah wasal kalau alif lam baris dia baris atas. Dia jadi salismu ya kan ya? Alismu. Baris atas juga. Baris atas. Boleh baris atas dan boleh baris bawah tu. Kenapa tak panggil alismu? Al-ismu. Ya. Dia asalnya al-ismu kan? Asalnya al-ismu. Tapi inilah yang dikatakan bacaan khusus ataupun dia panggil apa? Bacaan khusus lah, khusus bacaan imam kita. Dia kenapa Ustazah kata apa? Nakli. Nakal. Okey. Ustazah, dia ada kaitan ke dengan makna dia Ustazah? Sebab kalau kita tengok makna dia tu, makna dia seburuk-buruk panggilan. Maksudnya macam apa kita kata, satu makna yang sangat apa ni, yang Allah bagi dekat situ lah, mencela orang yang ya, memang adalah kaitan tu, tapi dari segi bacaan tu, dari segi bacaannya kita kan dalam bacaan imam kita dia ada bacaan-bacaan yang khusus yang dia tidak mengikut baris, macam apa satu bacaan lain tu yang ismam ataupun raum tu, ataupun kita ambil contoh apa ya, Allahu Akbar. Jadi bila bacaan khusus tu kita tak boleh nak tanya kenapa dia jadi macam tu. Jadi kita ni dapat daripada guru kita, daripada atas bacaan dia begitu. Ustazah, bukan pertemuan dua sukun ke? Alif tu mati dan lam tu mati. Pertemuan dua sukun. Itu kalau baris. Itu kalau kita bincang dari segi nahwu. Kan tadi saya dah cakap tadi kan, kalau kita tak nak detail dari segi nahwu tu macam tu, nanti takut pening jadi sebab kita ni ada ramai di kalangan kita ni, ada yang faham tentang tu, ada yang tak ada background bahasa Arab. Jadi yalah, memang dia ada dua sukun. Bila dua sukun tu ada, jadi dia jadi ada kaedah bagaimana nak membunyikannya tu. Boleh? InsyaAllah boleh. Boleh okey. Yang ini tadi jadi saya nikan baliklah, ulang baliklah bila tentang ni tadi, iaitu kita nak memulakan hamzah wasal pada kalimah isim, iaitu dengan baris fathah ataupun baris atas. Okay. Yang ke 1.2 ni pula, kita pindah kepada yang kedua. Boleh semua? Okey, membariskan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga. Ini tadilah ni. Maaf Ustazah, ni muka surat berapa ya? Muka surat diorang bukan sambung yang lepas. Sambungan 279 280. 280. 280. Ya, Puan Norma, 280. Okey, jumpa semua. Okey. 1.2, membariskan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga. Jadi di sini terdapat beberapa keadaan hamzah wasal yang boleh dibariskan berpandukan kepada baris huruf ketiga seperti berikut. Ini yang tadi kaedah dia tadilah kan, yang Puan Rafiah cakap, kalau huruf ketiganya tu berbaris atas, hamzah wasalnya kita baris bawah. Macam ittabi'u tadi jika huruf ketiga berbaris kasrah ataupun bawah, of course lah hamzah wasalnya juga kita kasrahkan. Macam nanti kita tengok contoh di bawah tu dan jika huruf ketiganya berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya juga kita dhammahkan. Macam contoh ud'u, kan? Baris ketiganya alif, dal, ain,
ainnya berbaris di hadapan, jadi kita nak baca hamzah wasalnya juga dengan baris depan. Naik atas ni. Itu tengok bawah lagi. Kita tengok contoh-contohnya tu ya. Okey, huruf ketiga. Berpandukan huruf ketiga. Itu apa? Huruf ketiganya berbaris di hadapan. Tu contoh-contohnya. Usjudu. Lagi. Uskuru. Kan? Ud'u. Ud'u. Jadi kalau baris ketiganya alif sin jim dal waw, baris ketiganya ialah alif sin jim. Jimnya baris depan. Jadi kita nak baca dengan baris hadapan. Jadi usjudu. Kan? Kemudian yang contoh kedua tu pula uzkuru. Huruf ketiganya apa? Uzkuru. Baris hadapan. Benar. Jadi kita nak baca dia dengan uzkuru. Seterusnya contoh yang ketiga tu ud'u, alif dal ain waw, alif. Huruf ketiganya ain. Baris ain tu hadapan. Jadi kita baca dengan ud'u. Okey? Yang contoh keempat alif dal ain, ain hadapan, jadi ud'u. Kita tengok pula contoh-contoh huruf ketiganya berbaris fathah. Kolom yang tengah tu ya. Jadi kalau baris fathah, alif sin ta, istang, ya, istangkafu. Kita mula dengan baris bawah ya, baris bawah. Okey, kalau yang kedua tu apa? Alif sin ta, istagfar. Huruf ketiganya istaghfir. Terusnya contoh ketiga Iqtaraba. Iqtaraba. Sebab apa? Sebab huruf ketiganya apa? Ta ya. Berbaris di atas. Jadi iqtaraba. Seterusnya contoh keempat jadi mulakan dengan baris bawah. Okey. Itu contoh yang baris atas. Kalau kolom ketiga tu huruf ketiganya baris di bawah. Jadi kalau huruf ketiga baris bawah, kita kena mulakan juga dia dengan baris bawah. Huruf ketiga pada kalimah tu ialah alif khata. Ta-nya berbaris bawah. Jadi kita bunyikan Ikhtilaf. Ikhtilaf. Okey. Yang kedua huruf A juga. Istikbara. Okey, bagus. Yang contoh ketiga isbiru. Mudah tu kan? Mudah tu. Sebenarnya tu kalau ni saya yakin semua ni dah faham tu. Jadi mudahlah faham ya. Kalau kita baru nak tahu tu kadang-kadang susah juga tu nak mengingat tu. Tapi oleh kerana dah biasa baca, dah banyak faham, dah tahu kaedah, dia jadi mudah lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mudah. Okey. Kita tengok seterusnya yang ketiga pula. Apa dia ni? Apa dia yang nak dihuraikan tentang poin yang ketiga? Dia sebut di sini hamzah wasal dibariskan dengan tidak berpandukan huruf ketiga. Tak boleh nak berpandukan huruf ketiga. Sebab dia ada kaedah sendiri. Apa dia? Dia kata di sini terdapat beberapa keadaan. Terdapat beberapa keadaan di mana hamzah wasal bagi perkataan tersebut tidak boleh dibariskan bacaannya berpandukan huruf ketiga. Tapi perkataan-perkataan ini perlu dikasrahkan. Perlu dikasrahkan maksudnya di baris bawah. Hamzah wasalnya itu tanpa terikat kepada apa-apa panduan.
Jadi perkara ini berlaku pada keadaan-keadaan seperti berikut. Ini tengok dia kata ada 7 kata nama isim yang hamzah wasalnya dikasrahkan. Tadi kita dah tahu pada peringkat awal tadi disebut kaedahnya kalau isim mulakan baris Atas. kan. Atas. Tapi ni kalau isim mesti baris atas nak mulakan hamzah wasal, tapi pada keadaan kalimah ini, kalimah yang tertentu, yang ni yang ada berapa kalimah ni? Ada berapa? 7. Ada 7. Ada 7 kalimah ni kan? 7 kalimah ini dia tak boleh guna kaedah tu. Sebab apa? Dia nak kena kasrahkan. Saya selalu kalau sebut pada murid saya, kita senang aja, kita hafal je. Hafal je kalimah ni. Sebab dia tak ada lain, memang kalimah-kalimah ini je. Dan biasa pun kalimah ini pun kadang-kadang kita tak wakaf pun, ya. Tapi in case lah kita nak berhenti dan nak mulakan bacaan. Ya. Jadi semua hamzah wasal pada perkataan di atas hendaklah dikasrahkan jika memulakan bacaan daripadanya. Jadi pengataan dalam buku ni pun disebut perkataan-perkataan di atas hendaklah dihafal kerana ia tidak berpandukan kaedah itu. Cuba nak tengok. Kita cuba tengok ya. Cuba tengok apa ya? Buka muka surat 55. Ada Quran tak? Ada kan? Ada 55. Ada masing-masing. Buka Quran surah Ali Imran tu contoh. Ali Imran contoh pertama tu. Benar tu. Ya, Ali Imran ayat 40 muka surat 55. Lupa tak? Ayat berapa tu? 45. Ayat 45 tu kan? Ada di bawah tu. Isa bin Maryam. Kan? Baris bawah sekali tu ya. Ya. Bacaan dia apa dia? Ibnu. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Warna ni dah habis kan? Ada warna habis. Betul? Jumpa tak? Ya, jumpa Ustazah. Jadi kalau kita katakanlah kita berhenti dekat contohnya innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam. Katakanlah kita nak mulakan pada Ibnu Maryam. Kalau tengok baris ketiganya apa? Baris depan kan? Ya. Jadi kita tak bolehlah mulakan Ibnu Maryam, tak boleh. Sebab kalimah ni sebab tadi dia sebut kan, kalimah-kalimah tertentu, keadaan-keadaan tertentu yang ini, kalau kita nak mula kita mesti baris kasrah. Ibnu tu kalimah isim kan? Ya. Kalimah isim kalau ikut kaedah tadi baris atas, tapi untuk kalimah ibnu ni tak boleh. Makna Ustazah kan, dia sebab dia makna tu kan, makna tu. Dia tak boleh. Makna dia. Okey. Dia bahasa Arab dia ibn. Bahasa Arab Itulah dia sebenarnya memang ada berkait-kait dengan nahwu dia orang, nahwu bahasa Arab ni. Jadi ada kalimah-kalimahnya yang mana? Ada berapa tadi? Yang pertama ialah kalimah ibnu dalam surah Ali Imran ayat 45. Yang kedua kalimah ibnata. Ya, ibnata. Kita tak boleh baca. Tapi kalau ibnata ni dia kebetulan pula kaedah dia pun baris ketiga kan? Ya, No, baris isim. Isim memang baris atas. Tapi kalau kita paling-paling tak tahu pun makna, biasanya dia kata baris ketiga ni. Tapi sebenarnya ini bukan sebab kaedah baris ketiga. Tapi disebabkan dia isim yang khusus
Khusus. Khusus. Dia khusus ya. Kena baca baris bawah. Yang ketiga dalam surah Yasin. Isnaini. Baris bawah juga kita kena mulakan. Mulakan tajuk dia di atas tu kan dia kata 7 kata nama ataupun 7 kalimah isim yang hamzah wasalnya dikasrahkan kalau nak memulakan bacaan. Sebab kita tajuk kita tadi nak memulakan kan. Kalau bacaan sambung hamzah wasal ni dia tak ada timbul masalah sebab dia tidak berbaris kan. Dia kalau yang nak membariskan ni kalau kita nak memulakan bacaan. Okey, seterusnya. Jelas ya? Tak habis lagi sebut tadi ya. Yasin yang keempat surah An-Nisa 176. Kalau rajin nak buka tu jumpalah tu ya. Nanti boleh buka tengok di mana. Tapi biasanya dia tu macam tadilah. Macam Ibnu tadi ya. Dia tu biasanya kita kata nama khas lah. Nama khas. Biasa kita baca sambung aja kan. Begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain ni pun begitu juga. Cuma in case lah dia nak memulakan sahajalah. Kena dia dibaris kasrah. Okey. Baik, itu satu ya. Yang keduanya, yang kedua ni ya, B ni 4 kata kerja ataupun 4 fi'il yang hamzah wasalnya dikasrahkan juga. Ini pun ada 4 perkataan ni sahaja. 4 perkataan ni sahaja. Nak tengok contoh Yang pertama, kalau tengok baris ketiga, kalimah pertama tu apa? Imshu kan? Kita nak mula macam mana kalau tengok ke baris ketiga? Depan. Umshu. Baris ketiga depan kan? Umshu. Kalau ikut biasa kita ingat umshu. Dia tak boleh nak mulakan umshu. Dia kena mulakan dengan bawah. Baris bawah. Imshu. Cuba kita tengok dalam Quran mana kalimah umsyu nak surah Sad ni bukan surah 453, cuba tengok. 453. Lupa tak? 453 ayat berapa tu? Ayat 6. Ayat 6. Sad. Ayat 6. Ayat 6 tu kan? Jumpa tak? Jumpa. Kan? Itu sebab tadi saya kata dia kalau kita nak baca terus tak timbul masalah lah. Animju atas sikit dulu. Kalau kita baca وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Kalau kita ambil imshu, tak boleh guna umshu. Mesti baris bawah. Tapi kita pun jarang juga nak ambil daripada umshu tu ya. Wasbiru. Okey, itu satu contoh lah. Kemudian contoh yang lain, bukan contoh, ini memang yang kalimah yang kedua ialah dalam surah Al-Hijr. Wamdu ya. Wamdu ni. Tapi kalau kita nak ambil daripada hamzah wasalnya, kita kena baca Wah tu dia dan dia tu wawnya tu tak ada lah. Waw tak ada. Kita nak Imdu. Imdu. Okey. Begitu juga dengan Ulang saja. ya. Tak dibaca. Sorry. Kenapa wow tu tak dibaca? Tak, dia nak mulakan tadi kan? Kalau nak mulakan. Nak mulakan tadi kan? Katakan nak mulakan dengan hamzah wasal. Kalau
kita baca wamdu memang wamdu lah. Kalau kita baca sambung, dia memang dah bunyi macam tu. Katakanlah dia nak ambil daripada kalimah imdu sahaja. Jadi waw dia hilang ya. Kalau kita tak nak, kalau kita bukan dia hilang, kita tak nak, dia tak nak baca daripada waw. Ya? Faham tak? Kita tengok contoh yang ketiga tu apa? Contoh ketiga tu uqdu. Kalau nak tengok kaedah dia baris ketiga, baris depan kan? Tapi kita tak boleh nak baca dengan uqdu. Kita kena mulakan dengan iqdu. Iqdu. Ini dalam surah apa tu? Surah Yunus. Nak tengok? Jom kita tengok surah Yunus. Halaman 217. Berapa Ustazah? 217. 217. Cuba tengok. 217. Apa ya, kita kejap selak sana, selak surah sini. Okey, 217 ayat 71 ya. Atas sekali. Baris ketiga. Baris ketiga tu. Summa, kalau kita baca terus summa qadu. Tapi kalau nak mulakan daripada kalimah tu kita perlu baris bawah. Iqdu ilayya wa la tuzirun. Okay. Lagi satu lagi kalimah dalam surah Al-Kahfi. Kahfi. Kalimah ibnu. 293. Ibnu ya. Okey. Baik. Jadi ada 4 kalimah PL. 4 kalimah PL ni dalam Quran, kita kalau kita jumpa, dia pun dah dibagi surahnya, dah ada ayatnya. Semua hamzah wasal pada perkataan di atas hendaklah dikasrahkan jika memulakan bacaan. Ya? Perkataan di atas juga kita hafallah dia kerana dia ada khusus untuk dia. Tidak dibariskan berpandukan baris huruf ketiga. Sini tadi ini dia ada bagi contoh lah ni ya. Ni Puan Aisyah tadi ya. Puan Aisyah ni mahir bahasa Arab ni. Dari segi tata bahasa Arab, asal perkataan di atas sebenarnya berbaris kasrah huruf ketiga dia. Macam iqdiyu tu. Ada baris ya tu, imshiyu. Tapi ditukarkan baris tu, dia ditiadakan, jadi tak nampak lah baris ketiga dia tu. Jadi dalam Quran tulisan dia macam tu. Jadi kita tak bolehlah gunakan kaedah melihat kepada baris ketiga untuk memulakan bacaan hamzah wasal. Okey. Jelas dah tu ya 3 perkara tadi. 3 perkara tadi yang disebut ialah memulakan hamzah wasal pada alif lam. Ya, jadi mulakan dengan baris atas. Kalau nak memulakan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga, ini pada kalimah-kalimah PL, kecuali kecuali ya. Kecuali empat apa tadi? 4 kalimah tadi tu. Yang kalimah isim kecuali 6 ke 7. 7 kalimah ya. Ada 7. Baik. Ada satu perkara lagi ya. Ada satu perkara lagi yang berkaitan dengan hamzah wasal ni yang perlu juga kita kena fahamlah ya. Iaitu pada perkataan hamzah wasalnya dia dibaca ibdal. Ibdal ni ibdal 2 harakat. Ibdal ni maksudnya ialah panjang. Dalam setengah buku-buku dalam istilah dia punya istilah bila disebut ibdal tu maksudnya panjang lah. Ibdal 2 harakat ya. Jadi apa yang disebut di sini ialah
Kita tengok apa kata dia. Terdapat juga hamzah wasal yang dibariskan secara ibdal, iaitu tukar sebutan hamzah kepada sebutan huruf mat dan dibaca dua harakat secara mat badal. Macam mat badal. Jadi contoh perkataan-perkataan yang diibdalkan tu ialah ini dia. Contohnya. 5. Ada 5 dia. Kalimah. Kita nak baca apa tu? Macam ni lah. Saya nak ajak buka lagi muka surat 502. Cuba buka muka surat 502. 502. Okey. Surah Al-Ahqaf. Ahqaf. Ayat 4. Sampai dah? Cuba tak? Ada. Ayat 4. Okey. Saya minta siapa yang boleh volunteer nak baca ni. Puan Azizah. Puan Azizah baca Puan Azizah. Okey. Mariam senang tidur. Dia betul. Ini masalah. Puan Azizah nak baca ke? Boleh tak? Tak, dia ada apa-apa. Ke dia nama lain. Boleh saya. Sila. Wan ke? Puan Azizah? Itu ni bikin ni yang saya nak baca ni saya kawan. Itu ni bikitabim min qabl. Sebab apa baca itu ni? Saya tak tahu sebab saya memang baca lah. Kalau kita sambung terus dengan as-samawat tu dia kena baca lah hamzah tu. Ni sebab kalau baca sambung, baca daripada awal lah ni Kak Wan. Qul ara'aitum. Kalau nak sambung ke nak wakaf? Pertama baca sambung, baca wakaf. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabl. Ini kalau saya baca kalau cuba wakaf pula. Ambil daripada am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza. Terus baca. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Bagus. Betul bacaannya. Selalu ada juga kita kawan-kawan kita yang confused di situ. Dia baca itu ni, kalau dia nak baca apa, dia nak memulakan baca, dia akan baca itu ni bikitabim qabl. Sebab tengok barisnya macam tu kan. Rupanya dia ada hukum khas tadilah. Ini yang disebut dalam kitab ni, dia kata terdapat juga hamzah wasal yang dibariskan secara ibdal. Tadi itu ni dia baca dua harakat. Betul Kak Wan baca. Yang lain pun rasanya dah tak faham juga tu. Tapi ini antara benda-benda yang kita kena semak lah kalau kita anak ke ada murid-murid kita ke baca. Ini kita kena betulkan bacaannya kena diibdalkan dua harakat
pada kalimah ini. Jadi selain daripada kalimah ini, ada kalimah lain lagi iaitu pada apa? Itu dalam surah Jasiyah. Dalam surah Jasiyah ayat 25 pun dia ada juga bentuk ayat bentuk kalimah yang macam ni, iaitu hamzah wasal apabila dia berjumpa dengan hamzah. Jadi dia kena ibdal. Yang kedua dalam surah Yunus pun begitu juga ya. Ketiga surah At-Taubah pun begitu juga. Surah Al-Ahqaf ayat yang kita baca tadi dan surah Al-Baqarah. Tapi surah-surah yang lain ni, ayat-ayat yang lain ni kita tak berapa risau sangat sebab dia di tengah-tengah ayat tau. Dia di tengah-tengah ayat. Contoh kita ambil Al-Baqarah tu. Al-Baqarah ayat muka surat 49 tu. Muka surat 49 contoh. Ayat 49. Ayat atas tu, baris kedua tu kan, ayat 283. Ayat 283 ada tak? Baris kedua. Siapa nak baca? Kita bagilah siapa-siapa ke nak baca. Puan Norizah boleh? Norizah. Okay, Ustazah, saya cuba je. Bacalah, tak apa. Okay, nak baca pada mana ni Ustazah? Baca Fa'in Aminah. Nanti kejap ya. Fa'in Aminah tu pun boleh baca tu. Fa'in Aminah ba'dukum ba'dan. Itu minah. Okay. Ni nak baca sambung ya Ustazah? Baca sambung. Sambung ya. Fa'in boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanah. Amanatah. Habiskan. Boleh sambung je tu Ustazah? Boleh. Wal yattaqillaha rabbah. Okey. Dah. Kita fal yu'addil ladzi tumina tadi kan. Dia kita punya syahid kita kalimah tumina tadi kan? Ya. Kalau kita nak mula, ambil lah daripada hamzah wasal di situ tu. Macam mana kita nak mula? Kalau mula kan ditukar kepada huruf maiyah kan Ustazah? Jadi bunyinya? Itu mina amanatahu. Betul kan Ustazah? Dia. Betul tak tu? Puan Aisyah. Puan Aisyah baca macam mana? Kalau nak mulakan? Sekejap. Itu mina ke apa? Macam mana? Dia tengok ini ya. Aisyah. Kita nak baca apa tu kalau kita nak mulakan? Mula pada bukan utumina Ustazah. Jadi utumina. Utumina ke? Utumina Ustazah sebab utumina. Utumina ya. Utumina silap. Okey. Mula semula. Ambil daripada hamzah wasal. Tapi dia mad badal juga, maknanya dua harakat juga kan? Dua harakat juga. Utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Habiskan. Wala taktumus syahadah. Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Bagus. Betul Jadi kita kena baca dengan mad badal utumina, dua harakat hamzah wasal. Inilah yang kita katakan tadi, kalimah-kalimah yang kita kena ibdalkan dia dua harakat. Kita tengok pula pada surah Taubah 195.
190. 195. Okey. Dah jumpa ya. Surat Taubah ayat berapa tu? Ayat 49. 49. Mayaqulu zalli. Ni kita minta siapa boleh tolong bacakan pula ni, volunteer je lah. Wa minhum mayaqulu. Angkat tangan. Farhana ke? Walatifah ke? Kalau ada depan ni senang ya, kita tunjuk aja kan. Okey. Siapa nak baca? On je. Siapa tu? Kawan nak baca lagi? InsyaAllah saya cuba. Baca. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Sekali lagi kawan. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Ya, bagus ya. Itu kalau kita nak baca sambung lah. Biasanya kita baca sambung kan? Sambung asal. Katakanlah kita nak memulakan, bagaimana cara nak memulakan hamzah wasal tu? Idzalli wa la taftinni. Jadi kita baca dengan izalli ya. Selalunya kalau biasa-biasalah kan, orang yang tak berapa tahu dia akan baca apa? Ataupun apa ya? Ke. Kalau tengok baris berpandukan kepada baris ketiga, dia akan baca apa? Dia akan baca kalau baris ketiga, tapi kita kan ambil tu I lah patutnya. Dah lah, ini yang kita katakan awam lah, orang awam. Kalau dia tak ada belajar lah, tak tahu. Dia akan baca kan? Izan. Tapi kalau bagi yang dah belajar, dah tahu macam mana nak mengguna pakai kaedah-kaedah ni, dia akan baca lah izalli kan, dengan cara mat badal. Di sini dia ada huraikan lagi lah, kita baca terus ya. Bagus tadi Kak Wan tadi. Bagus bacaan. Baik, perkataan-perkataan di atas ya, perkataan-perkataan di atas dia tidak dibariskan dengan melihat baris huruf ketiga. Tetapi baris hamzah wasalnya dapat ditentukan dengan melihat rumah hamzah. Dia punya kaedahnya ialah dia melihat kepada rumah hamzah dia selepas hamzah wasal itu. Baik, tengok yang pertama, jika rumah hamzah tu berbentuk dia terletak di rumah ya, maka hamzah wasalnya mesti dimulakan dengan kasrah. Misalnya tadi bagi perkataan itu ni, hamzah dia duduk pada huruf apa? Ya. Huruf ya kan? Jadi di mana rumah hamzahnya adalah ya, maka hendaklah dimulakan dengan menukar hamzah kepada ya. Hamzah dia, hamzah kedua tu. Hamzah kedua tu dia panggil hamzah qata'. Hamzah yang pertama tu hamzah wasal. Pada ya dengan kadar 2 harakat. Maka dia akan dibaca itu ni. Macam dia ada mat lah. Ini dia kata mat badal tu kan. Tapi baris tu yang penting. Baris hamzah dia, hamzah wasalnya mesti baris bawah. Lepas tu dia ada satu hukum lagi, panjangkan, ibdalkan. Pertama dibariskan dia baris bawah, yang kedua ada ibdal, ada panjang. Panjang tu sebab apa? Sebab dia mat tadi ya. Okey. Itu kalau sekiranya hamzah dia tu berada pada
huruf ya. Jika seterusnya tu ya, jika rumah hamzah itu berbentuk huruf waw, maksudnya dia terletak di atas huruf waw, maka hamzah wasalnya mesti dimulakan dengan dhammah. Dia kan dalam baris-baris ni, kalau ya tu dia memang mewakili kasrah kan. Kalau waw tu memang dia akan dhammah. Jadi jika rumah hamzah tu berbentuk huruf waw, maksudnya dia ni bukan berbentuk huruf waw ni, dia berada pada huruf waw. Maka hamzah wasalnya mesti dimulakan dengan dhammah, iaitu baris hadapan ya. Misalnya perkataan yang tadi tumina. Hamzahnya duduk dekat apa tu? Waw kan? Jadi bila waw dia kena gunakan baris hadapan. Di mana rumah hamzahnya adalah waw. Hendaklah dimulakan dengan menukar hamzah kedua kepada waw. Waw dengan mat. Mana waw dia jadi u. 2 harakat. Maka ia dibaca dengan utumina. Begitulah keadaannya bagi contoh yang lain di atas tadi ya. Ada yang di atas ya, hamzahnya ada yang duduk dekat rumah ya, ada yang duduk dekat rumah waw. Jadi bergantung kepada di mana hamzah tu. Kalau hamzahnya duduk dekat ya, kita hamzah wasalnya kita mulakan dengan baris kasrah atau baris bawah. Jika hamzahnya duduk dekat waw, maka hamzah wasalnya kita baca dengan baris hadapan ataupun dhammah. Itu habislah tu bab hamzah wasal ni. Boleh faham tak? Jelaskan? Okey, hamzah wasal jadi selesai. Cuba kita tengok untuk hamzah wasal ni kan, cuba kita tengok kepada dia punya table, rumusannya. Muka surat 288. Dah cantik dah tu. Atas sikit ni. Ada kan? Tak penuh ya? Tu mina. Okey, sama je. Di situ ada rumusan dia kan. Kalau kita melihat dekat situ, kaedah tu mudahlah kita ingat ya, mudah kita ingat dan faham. Ya. Baik, yang pertama tadi tajuk dia menyambung dan memulakan. Tapi kita fokus pada kolom yang pertama tu saja. Kita fokus kolom yang pertama, iaitu memulakan hamzah wasal. 1 alif lam. Kalau hamzah wasal dia duduk dekat alif lam, sama ada alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, dia tulis kat situ fathah. Fathah maknanya mulakan dengan baris atas ya. Contoh alhamdu ar-rahim allazi lillah. Baris fathah. Kenapa lillah ya? Okey, inilah contoh yang alhamdu ar-rahim allazi tadi ya. Baik, yang kedua yang berpandukan huruf ketiga. Berpandukan huruf ketiga ni ialah pada kalimah-kalimah fi'il, fi'il amar. Okey. Kalau yang ketiga dia ringkaskan sini macam tu ya. Kalau baris ketiganya fathah, hamzah wasalnya mula kasrah. Yang kedua, kalau baris ketiganya kasrah, hamzah wasalnya kasrah. Kalau baris ketiganya dhammah, hamzah wasalnya dhammah. Dengan contoh-contoh dia bagi tadi, istaghfir. Baris ketiganya tadi kan kasrah, fathah, maka kita mula dengan istaghfir. Yang kedua, ikhtilaf. Jadi dia hanya guna untuk PL ni, dia guna 2 je ya.
kasrah atau Dhammah. dhammah. Yang ketiga tu contoh ud'u. Okey. Dan yang ketiga ini tadi ya, yang tidak berpandukan huruf ketiga, maknanya tak boleh guna kaedah yang kedua tu, iaitu yang pertama ialah 7 kata nama, iaitu kata isim yang hendaklah dibaca dengan kasrah, iaitu kalimah-kalimahnya apa? Ibna, Abnata, ibnata, lagi isnain, isnatain, isma, lagi imru'un, imra'atun. 7 kata nama isim di sini yang hendaklah dimulakan dengan kasrah. Baik, yang seterusnya 4 kata kerja. 4 kata kerja, kata fi'il, kalimah fi'il dibaca dengan kasrah. Apa dia tadi? Imshu, imdu, lagi yaqdu, lagi ibnu, dan seterusnya ni yang ibdal. Ibdal tadi yang panjang 2 harakat tadi kan. Ibdal 2 harakat dengan kasrah. Dia nak panjang 2 harakat tapi nak mula dengan kasrah, iaitu pada hamzah yang duduk dekat huruf ya. Apa dia kalimahnya yang tadilah? Itu ni. Lagi itu. Izan. Izan. Dan satu lagi ialah ibdal 2 harakat juga tapi dengan dhammah. Iaitu pada kalimah tadi ya, yang macam siapa baca tadi ya. Oh, tu mina. Jadi itu dia punya itulah. Nampak mudah sikit kan kita nak ingat balik apa yang kita dah bincang pada hari ini. Itu kenapa kita nak mulakan baca hamzah wasal dengan fathah. Mana yang kita mulakan dengan kasrah. Mana yang kita nak mulakan dengan dhammah. Okey, jadi setakat ni saya rasa untuk hamzah wasal tu kita dah habis dah. Untuk hari ni saya ingat saya nak dengar bacaan, boleh tak? Kita baca, lepas tu kita bincang sama-sama nak perbaiki bacaan ke. Kalau boleh semua orang baca seorang 5 minit ya. Boleh? Boleh ya? Kita pilih, saya pilih baca, kita buka surah yang tadi yang baca mula-mula tadi itu ya, surah Al-A'raf. Al-A'raf. Surah Al-A'raf tadi mulanya Muka surat apa saja? Muka surat 151. Kita mula bacaan daripada boleh saya nak sebutkan Puan Nuraisyah dulu? Boleh, insyaAllah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Okey, kejap ya Puan Nuraisyah ya. Alif lam mim sad tu. Alif pendeklah ya. Ya. Lam 6. berapa harakat? 6 harakat. Lagi mim pun 6 juga. Sad pun juga 6 ya. Tapi antara lam mim dan sad tu lam tu ada 2 harakat ya? Ada. Ada 2 harakat. Antara mim dengan sad? Mim
mim sad tak ada. Tak ada antara mim dengan sad tak ada dia punya dengung tu. Sebab apa? Sebab Mim jumpa sad. Cuba baca semula. Tadi mim dan sad tadi saya dengar macam ada dengung sikit. Jadi baiki lagi ya. Okey, bagus. Faham dah tu? Cuba baca lagi sekali. Alif lam mim sad. Ya bagus. Sadnya pun ada qalqalah lagi dah. Sebab ada dal kan di hujung. Bagus. Teruskan. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa zikra lil mu'minin. Okey, kejap ya Puan Nurisa. Ya. Bagus dah bacaan tu. Ya, betul. Cuma ada nak dibaiki lagi sikit dekat litunzira tu, jangan dekat sangat nun tu, jangan bunyi sangat izhar dia tu ya. Dia di situ hukum apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ya. Jadi bunyinya tu jangan rapat lidah kita ke lelangit. Litunzira bihi. Kemudian satu lagi wa zikra lil mu'minin. Pada kalimah pada huruf hamzah tu hamzah tu jangan bagi kita bagi kuat sikit ya. Kalau kita tak pegang betul-betul dia punya makhraj tu dia jadi macam dia ada terpantul sikit ya. Baca ulang balik. Ambil kat litun tu boleh Ustazah? Boleh. Ambil daripada litunzira bihi. Litundira bihi wa zikra lil mu'minin. Ada sikit lagi tu. Lil mu'minin. Ya. Cuba sekali. Lil mu'minin. Macam tu bagus. Tu jadi tu. Syidat Ustazah. Hamzah tu syidat kan? Dia sifat dia syidat. Syaddah. Sifat dia. Sifat dia apa Ustazah? Syaddah. Dia punya hamzah tadi kan? Dia berpegang kuat kepada makhraj tu. Kalau kita ringan dia sebut mu tu dia akan jadi macam rakhawah pula dia syaddah. Kuat ya. Okey dah betul dah tadi bacaan bagus. Terus berapa ayat Ustazah? Bacalah macam sampai saya kata berhenti. Okey. Ittabi'u ma undila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tazakkarun. Okey. Jadi bagus dah tu cuma pada idgham mir rabbikum tadi kurang sikit masuk dia tu ya. Mir rabbikum tu. Kalau mir rabbikum masukkan idgham tu masuk idgham hukum dia apa tu? Idgham apa? Idgham bila guna. Tapi dia kena idgham. Idgham tu maknanya memasukkan. Kemudian yang keduanya ain ya. Wala tantabi'u. Ain tu bunyi Okey. Saya nak ulang sama. Ulang daripada ittabi'u. Boleh. Ittabi'u ma undila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Jadi tak Ustazah? Kurang panjang dia tu awliya. Kak ya. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tazakkarun. Ya, cukup ya.
Boleh dah. Boleh baca. Cuma mir rabbikum tadi jangan lambat ya. Mir tu terus masuk Ain tadi kena baiki lagi. Kemudian aulia tu mat apa tu? Mat wajib mufasil. Mat wajib kan. Kalau mat wajib ni biasanya kalau ketika waqaf afdal. Afdalnya 6. Afdal 6 ya. Maknanya panjang dia lebihlah pada yang lain. Okey. Bagus Puan Nurisa. Kita nak dengar sambung lagi. Kalau ikut di sini saya nampak Nadi. Siapa? Mama. Siapa nak terus sambung pada ayat yang keempat? Siapa? Nadi bab tu. Azizah tu. Wan tu cik, Wan nak baca dah tu. Dia juga kawan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Tak sampai ya. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Okey, bagus. Tadi ya. Cantik makhrajnya ya, ha dia cantik ya. Alhamdulillah. Apa ni, cuma ada sikit tadi ya, ada sikit macam ba sunnah tu dia ba sunnah hamzahnya macam sama tadi, macam dia hamzah tu tak kuat sangat sebut ya, jadi dia akan jadi ringan ya, ba. Bila kita tak sebut dia akan jadi qalqal, dia akan terpantul tau. Ya. Jadi nak jaga tu supaya dia tak ada bunyi pantulan tu, kita baca betul-betul sukun dia tu. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Hamzah ya. Yang lain tu dah bagus. Terus yang lain pula cuba. Siapa nak? Siapa? Janganlah malu, bacalah. Rasa malulah. Yang mana kita boleh baiki. Yang dah bagus, okey, alhamdulillah. Ustazah panggil je seorang-seorang. Nolia. Ustazah. Billahi minasyaitonir rajim. Falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Mursalin tu ra tu bunyi sikit ya. Mursalin. Walanas'alanna al-mursalin. Okey, terus. Saya ulang ya Ustazah. Bagus. Walanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Terus. Falanakushonna alaihim. Dengung sikit ya. Nun syaddah. Falanakushonna alaihim bi'ilm. Alaihim mim mati bertemu dengan ba. Alaihim. Dengung ya. Jadi apa tu? Hukum apa tu? Izhar syafawi. Ikhfa syafawi ya. Sorry. Mim syafawi. Bukan syafawi, mim mati bertemu ba. Falanakushonna alaihim bi'ilm. Ain ya, bi'ilm. Ain tu bunyi cantik kan. Kemudian bila kita nak waqaf tu, bunyi mim tu kena ada sikit. Bi'ilm. Bi'ilm. Cepat-cepat.
بعلم لنقصن عليهم بعلم. Alaihim tadi mim mati bertemu ba dengung ولنقصن عليهم بعلم. Ain tu pun bagi cantik. Terus. وما كنا غائبين. Terus والوزن يومئذ والوزن يومئذ الحق. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Kena nipis sikitnya. Faulaika humul muflihun. Faulaika humul muflihun. Itu kena latih lagi ya. Tadi wal waznu yauma izinil haqq. Itu tadi tak perasan ya. Oh, tak perasan. Kalau Quran dulu-dulu kan, tapi korang ni tak sempat kot baca Quran dulu-dulu. Semua muda-muda lagi. Kalau Quran dulu-dulu kan dia ada nun kecil tau dekat alif, dekat hamzah wasal bawah tu ya. Tapi kalau Rasam Osmani ni dia tak ada. Cuma kita kena alert lah. Bila tanwin berjumpa dengan hamzah wasal, ini hukum hamzah wasal jugalah ni. Kan? Bila tanwin berjumpa dengan hamzah wasal, kena kembalikan semula nun kecil dia tu. Yauma izinil. Macam tu Okey, bagus. Tadi dah ni balik ya. Okey, sudah. Tania, sambung lagi siapa? Wan Norma ni tak nampak dia tadi gambar dia. Wan Norma baca, sambung. Wa man khaffat. Tak ada ke? Tak pandai saja. Alah macam tu. Baca je. Kalau tak pandai kita ajar. Sama. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Pandai pun kata tak pandai. Baguslah bacaan dia. Benar mah. Cuma nak laju sangat tadi. Betul lah dah. Kena cuma kita nampak tak sampai saja. Nampak tak sampai. Kalau nampak tak sampai tu kita kalau macam saya ni memanglah dia punya umur macam ni memang nafas tu semput-semput. Tapi dia ada petua. Kalau nak baca kena tarik nafas dulu. Simpan nafas. Terutama kalau kita akan nampak ayat tu kalimah apa yang banyak mat wajib, mat jaiz, ada pula gunnah. Memang kena nafas yang panjang. Tapi kalau tak sampai boleh berhenti di mana-mana kan. Okey, bagus. Terus وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Okey, bagus sampai tu ya. Bagus, boleh pun. Malu pula dia. Sambung lagi. Sambung Tuan Zainab. Okey, terima kasih Ustazah. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alaqat ke? وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Tak apa, penting kat situ.
Ambil balik daripada Summa. hmm. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Berhenti dekat iblis. fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Okey, bagus. Dah. Sambung lain pula. Bagus bacaan. Sampai Tuan Zainab Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Terus ni siapa ya yang Nurizah ya? Nurizah. Sambung lagi dekat mana tadi? Siapa Ustazah? Nurizah. Nurizah. Tu. Saya lah tu Ustazah. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Qala fahbit minha tak jadi. Jadi tu sedap dah nak tarik lagu. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Okey, alhamdulillah. Bagus. Tadi kita jumpa kalimah qala ana khairun. Ana tu pendek sebab apa? Mana dia tadi Ustazah? Atas sekali. Qala ma'anaka. Qala ma mana'aka. Dah, terus lagi, depan lagi. Qala ana. Itu alif ziyadah Ustazah. Alif ziyadah. Alif ziyadah ya. Dia kalau berhenti bunyi alif tu kan Ustazah? Dia kita wakaf. Dia punya tanda tu kan? Tanda bulat lonjong tu maknanya kalau terus tak bunyi kan? Ada dalam tulisan, tak ada dalam bacaan. Pandai. Betul. Ada pada bacaan, tidak ada pada tulisan. Pada tulisan, tak ada pada tulisan. Kalau kita nak wakaf baru dia ada wujud. Betul. Bagus. Okey. Boleh sambung lagi? Sambung lagi. Sambung siapa lagi ni? Tak, kita sambung ni. Sambung Puan orang lain. Puan Nomah dah belum ber? Kak nak tegur sikit je. Yang kalau orang lain yang tak baca, dia orang yang baca dengan ustazah je buka mikrofon. Baru tak bisa. Saya dah baca Ustazah. Sekarang siapa nak baca? Okey maknanya kita ni yang mana tak baca dia off mikrofon supaya tak ada bunyi kan? Ni siapa nak baca ni? Puan Nomah ya? Saya dah baca tadi Ustazah. Oh dah baca ya? Okey, sorry. Siapa lagi? Puan Maimun belum? InsyaAllah. Boleh Ustaz. Baca. Salah nama Ustazah. Mainun, bukan Maimun. Mainun. Saya ni tak nampak tulisan dia. Itu Ustazah panggil Maimun tu saya confuse lah sebab ada orang lain dia nama. Ya. Mainun ya? Okey. Daripada mana tadi? Tak perasan mana tadi? Soirin ya? Soirin. Qala. Betul kan? Betul. Soirin. Ayat 14 sekarang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Betul tak? Betul. Qala
فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Satu ayat lagi. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Wah, bagusnya bacaan ni, pandai taranum ni. Alhamdulillah, tak ada taranum Zat. Okey, bagus Pak Mainun. Okey. Terus siapa lagi? Puan Latifah? Tak ada komen Ustazah? Tak, bagus bacaan dia. Terpegun saya dengar. Allah Akbar. Okey. Puan Latifah. Ya. Saya semua Ustazah. Ya ke? Semua sedap tu baca dengung kalau semua tu jadi tu. Saya cuba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala khruj minha maz'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Okey, sikit kejap ya, Latifah ya. Ya. Kat mana tadi ya? Laman tabi'aka minhum. Okey ya. Yang ini memang saya selalu jumpa lah. Bila sebut minhum tu, macam hamzah tadi jugalah ya. Dia betul-betul kena sukun tu. Kalau kita tak lengkap sukun tu, dia akan jadi terpantul sikit. Dia jadi macam mana? Minhum. Ya? Di situ tadi saya ada dengar bunyi sikit sangat. Kalau boleh di hati-hati ya. Kalau jumpa nun yang sukun, hamzah sukun, apa-apa sajalah. Kena tekankan min tu. Ya kena. Laman tabi'aka minhum. Minhum. Jadi dia tak ada sebab dia nak. Kalau kita baca ringan dia akan jadi macam mana tau? Laman tabi'aka minhum. Tak kuat dia berpegang kepada makhraj sukun tu ya. Boleh tak baca sekali lagi? Laman tabi'aka. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Baru betul ya. Okey, teruskan. Ya. Terus. Satu ayat lagi. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ini satu lagi tu ya. Haitsu syi'tuma tu. Hamzah sukun kan? Bunyikan betul-betul. Ambil balik daripada mana tadi? Fakula. Fakula min haitsu. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Fatakuna minaz zalimin. Okey, bagus. Dah baca 2 ayatnya. Okey, bagus apa Latifah? Cuma tadi lah ya. Ingat pada huruf-huruf yang sukun tu ya. Okey, sambung lagi. Siapa lagi yang belum ni Nolia? Dah? Belum? Nolia dah belum baca kan ya? Sudah. Aziza baca pula. Aziza? Ada ke?
Baca. Tak bunyi. Ni baru ada bunyi. Tadi tak ada. Okey. Ayat kat mana dah ayat? 20. Ayat 20. Baca 20. Ayat 20. Wih, panjangnya. Oh, tak apalah. Untung rezeki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma. Uriya. Liza. Uriya. Lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma. Ini pula bacanya ya. Waqala. Ambil dia pergi. Ambil waqala ma ya. Okey. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Illa. Boleh terus. Illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Bagus. Cuma tadi huruf ain kena ni kan cantikkan lagi ya. Anhuma, an hazihi. Mana lagi ain tadi ya? Ain. An tu ain ya. Kena latih lagi lah, insya-Allah tu cantik lah nanti ya. Biasa. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Terus lagi. Ada lagi? Aisyah Ustazah, Aisyah. Mana Aisyah? Aisyah on kamera. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sila Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Okey, syaddah nun bersyaddah cukupkan sikit? Okey. Kurang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Okey, nunnya dah cantik dah. Tapi ini tu mat asli tu jangan lebih pula ya. Dia jadi panjang. Ini dia sama je macam tu. Kalau ini lakuma tu dah macam lebih pula. Ya? Okay. Sekali lagi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aywa, cantik. Terus fazallahuma bighurur. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان. Tu tak sampai tu paksa-paksa je ya. Berhenti je dekat mana-mana yang selesa, berhenti. Berhenti dengan nafas yang selesa. Badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Pun tak sampai. Tak apa, teruskan. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Okey, bagus. Dah.
Tak ada masalah, semua boleh baca. Cuma dengung tu kita kena jaga sikit lah ya. Kalau mat asli jangan lebih pada 2. Baik. Okey. Rafi'ah pula. Rafi'ah ke Rafiah? Aisyah, bagus Aisyah. Rafi'ah, sebutan ejaat sebutannya patutnya ikut Rafi'ah lah Ustaz kan. Ustazah kan ada makna. Kalau Rafiah je tak ada makna. Selalu panggil siapa? Rafi'ah. Dia selalu Rafiah saja. Oh, habis kalau anti suka apa? Suka panggil apa? Saya rasa ada makna lah. Rafi'ah pun okey. Kalau ada makna, Rafi'ah ada makna. Bagus. Kita panggil Rafi'ah lah ya. Ya, boleh. Saya buka kamera baca. Barulah nampak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ilahin, nipiskan sikit. Nipis ya, ilahin, okey. Ilahin. Walakum, ulang balik. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Boleh Ustazah? Quran ni dia masih ada bunyi ha lagi. Ha. Ilahi. Nipiskan lagi. Sekali lagi wa mata'un, ambil daripada wa mata'un. Wa mata'un ilahin. Boleh Ustazah? Sikit lagi tu. Sikit lagi. Wa mata'un ilahin. Hin. Atas sikit. Wa mata'un ilahin. Boleh Ustazah? Belum jadi sangat lagi. Maksudnya kalau selalu buat jadi tu. Ilahin. Dia masih ada bunyi ha tebal, ha bulat tu ya. Wa mata'un ilahun tu, ain tu dengan ha. Sama kan tempat dia. Wa mata'un ilahin. Wa mata'un ilahin. Boleh Ustazah? Sikit lagi. Sikit lagi. Cuba lagi sekali. Wa mata'un ilahin. Dah nak hampir-hampir dah tu. InsyaAllah. Baik. Yang lain-lain tu okey. Huruf-hurufnya ha tu dah cantik dah. Qalah bitu. Tapi bila memang susah sikit lah ha ni Ha ni banyak. Wa tarhamna atas tu kalimah ayatnya atas tadi kan. Jadi kena latih banyak. Okey, sikitlah tentang ayat 23 ni. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kita selalu baca kan? Kita selalu baca sebagai doa kita. Ini doa apa ni? Doa siapa ni? Doa Nabi Yunus ke? Nabi Yunus. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nabi Yunus Ustazah. Ni doa Nabi Yunus ke? Ya, yang lain boleh share. Siapa tu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lanakunanna minal khasirin. Dia tadi cerita tadi
cerita tadi tentang ni kan, apa? Tentang Nabi Adam. Oh, Nabi Adam minta ampun dia keluar daripada keluar daripada syurga tu kan. Nabi Adam teringat. Ya. Jadi kalau memang kita selalu pun baca kan, dan bagus maknanya bagus sangatlah doa ni untuk kita amalkan. Kita ni manusia biasa ni memang tak boleh nak nafilah kan. Memang sentiasa menzalimi. Bukan menzalimi orang, menzalimi diri kita. Menzalimi diri kita macam-macam yang kita rasa apa, tak sengaja pun kadang tu. Jadi apa ni yang bagusnya bila kita baca ayat-ayat ni, ayat-ayat doa begini, kita berlindunglah. Maknanya niat dalam hati kita, aku berlindung ya Allah daripada sifat ni. Maknanya aminkanlah bertahmid. Sama juga kalau kita jumpa ayat-ayat yang apa tu? Kita katakan ayat-ayat syurga, kita doa yang baik. Kalau ayat-ayat yang Allah menemplak hambanya, kita berlindung daripada kemurkaan Allah. Kan? Ada lagi tak yang belum baca? Nur Syamila tak baca. Nur Syamila yang mana? Nur Syamila ni tuan tanah. Nur Syamila tak baca. Rohana. Mana Rohana? Rohana bacalah. Ya? Rohana. Okey. Rohana sambung sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan panjang sangat tu liba dua harakat je ya. Qad anzalna tu Rohana. Qad tu bunyi apa sikit ya. Qalqalah satu, qaf tu huruf isti'la bunyi dia tinggi je. Qad. Ya. Ustazah, saya ulang semula Ustazah. Ya bagus, ulang daripada awal. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ambil daripada libasai yuwari sawatikum warisha. Ya bagus. Terus libasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa tu qalqalah sughra tu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Ya, alhamdulillah. Okey, bagus. Kita ni kan satu, kalau kita nak lahjah tu, memanglah kita bukan orang Arab kan. Tapi kalau boleh-bolehnya tu kita tirulah juga lahjah-lahjah Arab tu. Jadi antaranya lah kalau ha dia tu, alif dia tu dia bukan ha macam kita ya. Kita baca qala, dia qala fiha tahyawna wa fiha, jangan buka sangat. Wa fiha itu orang Melayu kita macam tu baca. Tapi kalau kita nak ni kita condongkan sikit. Wa fiha bukan ha. Itu untuk panduan semualah untuk semua orang
Jadi kita baris atas dia tu dia tidak terbuka macam Melayu kita ya. Wa fiha tamutuna wa minha beza kan? Wa minha tukhrajun okey. Ada lagi ke yang belum baca Siti? Siti? Ada lagi? Tak ada dah, semua dah baca rasanya ya. Okeylah, semua dah baca. Alhamdulillah, saya rasa semuanya tahniahlah kerana dapat membaca dengan baik ya. Saya tak nampak ada yang bermasalah ni dari segi bacaan ni, semua boleh ni. Cuma kita sebagai apa orang kata, kita nak memperbaiki sajalah, tahsin ya. Tahsin tu maknanya memperbaiki lagi. Dari segi boleh dah baca. Yang bertaranum tadi pun, siapa tadi yang bagus? Puan Mainun tadi ya. Ada ala-ala Qari'ah hanya baca taranum tu bagus. Jadi saya rasa takat ni sajalah dulu ya. Mungkin saya nak minta maaf lah kalau sekiranya penerangan saya tadi tak jelas. Apa tu ya. Kalau tak faham selalunya diorang boleh tanya sendirilah balik ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan kepada semua yang saya lihat sangat sungguh-sungguhlah nampaknya komitmen yang tinggi untuk mendalami lagi, untuk mendampingkan diri dengan Al-Quran ya. Sebagaimana yang kita tahulah, Nabi menyebutkan apa tu? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuklah di kalangan orang-orang yang yang Rasulullah sebutkan tu. Tapi bukanlah maknanya kita merasa kita lah orang yang terbaik ya. Kita ni dalam kehidupan kita nak sentiasa ada raja dan khauf. Mengharap dan juga takut. Takut kalau kita ni rasa macam lebih pula padahal kita ni mengharap supaya Allah menerima. Apa yang kita perlu ialah Allah terima apa yang kita baca, apa niat kita nak mendampingi Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Amin. Yaum Saban. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah ya. Baik, jadi saya tutup setakat itu je lah ya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.